kita tengok soalan 12. Okay, soalan 12. Okay, apa yang diwakili oleh X dan Y? Bahagian A untuk X, Y untuk bahagian B. Bahagian A, bahagian B punya apa? Bilangan soalan. Sorry, siapa yang Haswan kan cakap ke? SY itu ialah siku tahu S itu untuk bahagian A, S itu untuk bahagian A, Y itu untuk bahagian B. Tapi bahagian A, B punya apa? Bilangan orang ke, bilangan ini apa ni? Bilangan kertas ke, bilangan soalan ke apa? Markah. Markah mereka boleh? So markah mungkin kita tak kata bilangan markah lah, tapi markah yang dia tapak untuk bahagian A. Kalau Y ialah markah yang dia tapak untuk bahagian B. Okey, cuba cari kata kunci. Saya rasa satu awak boleh jumpa. Mana kata kunci? Maksimum. Sekurang-kurangnya nampak satu lah, maksimum. So, apakah simbol untuk maksimum? Lebih kecil atau sama dengan Lebih kecil atau sama dengan. So, untuk ayat itu yang kita ada ialah maka calum itu. Okey? Sebelah kanan ialah 90 maka. Kejap, cikgu terima orang kejap. Okey. Hilang. Boleh. So, sebelum lebih kecil sama dengan maka calum itu. Macam nak kira? Kertas soalan ni ada dua bahagian. Bahagian A, bahagian B. Kita punya S ialah markah dia untuk bahagian A. Y ialah markah dia untuk bahagian B. So sekarang kalau saya nak tahu markah pelajar ini, markah calum ini, macam mana? 40X. tambah. Okey, cikgu tanya kamu katakan sekarang kita ada satu kertas, kita ada kertas MX. Okey, kertas MX kita lah contoh. Ada bahagian A, ada bahagian B. Okey, soalan kata bahagian A ada 40 markah. Bahagian B ada 60 markah. Okey, calon ini. Okey, calon ini. Katakan bahagian A dia dapat 10 markah. Bahagian B dia dapat 50 markah. Soalan saya, berapakah markah calon itu? Satu dua orang nak mic. Sunyi ni cikgu dah cakap dengan siapa ni. Apa dia? Berapa markah calon ini? Kalau bahagian A dia dapat 10 markah, bahagian B dia dapat 50 markah. 60. Mana awak dapat 60 ini? Tambah. Awak tambah kan? So, Tambah dua. ini sebenarnya ialah X lah. Inilah Y kan? Sebab kita punya S ialah markah dia untuk bahagian A. Y kita ialah markah untuk bahagian B. So, sepatutnya X tambah Y lah. Betul. Sorry. Teacher. Siapa? Natasha Najwa tak boleh masuk. Oh, ya kah? Kejap. Tak ada orang? Tak ada orang? Cakap nak masuk? Tapi ada orang kata dia tak boleh masuk. Suruh dia in balik. Out in balik. Suruh dia keluar masuk semula lah. Suruh Natasha masuk semula lah. Tapi cikgu sini memang tak terima, tak ada orang tunggu saya. Tunggu untuk saya terima. Okey cikgu balik Okay, so boleh. Ini kenapa X tambah Y? Boleh. Okay, so belakang dia 90 markah. 90 lah. Okay. So untuk soalan ini, yang paling jelas punya hanya ayat ini saja. Maka maksimum calum itu ialah 90 markah. Yang lain tu tak ada lah. Yang lain tu kamu kena fikirkan sendiri. Cikgu nak 3 juga. Okay. Cikgu bagi tips sikit. Okay.
40 markah untuk bahagian A. Bahagian A, kalau kamu jawab semua betul, kamu boleh dapat 40 markah. So, apa yang kamu tahu tentang X markah kamu? Maksimum 40. Dia maksimum boleh dapat 40 aja. Maksudnya dia jawab semua betul. Boleh? So, kamu buat aja X maksimum maksudnya Lebih kecil dan sama dengan. lebih kecil atau sama dengan. Boleh? Sama dengan 40 maksudnya dia jawab semua itu ada dengan betul. Kurang maksudnya ada kesalahan lah. Tapi macam mana dia tak mungkin lebih daripada 40. So bila kamu tahu buat ini, yang kedua tak ada masalah lah. 60 markah untuk bahagian B. Y lebih kecil atau sama dengan 60. 60. Okay. So soalan ini yang nampak jelas hanya itu sajalah. Maka maksimum calon itu 90. Yang dua lagi dia tersembunyi di belakang. Okay. Ada apa lagi nak tanya tentang soalan 12? Okay. Okey. Ya. So kita pergi kepada Teacher, soalan. saya rasa Natasha tak boleh masuk jugalah. Tak boleh, saya tak boleh buat apa-apa lah. Cakap dengan dia keluar masuk semula. Kalau masih tak boleh, dia terpaksa itu sajalah. Sebab cikgu sini memang tak ada orang tunggu saya terima. Dia terpaksa tengok YouTube lah sebab cikgu tak boleh buat apa-apa. Sebab bahagian ni cikgu tak pandai lah. Okey Tidak dikawal oleh saya. Cikgu tak adalah sekat dia, suruh cakap dengan dia. Cikgu tak tahu kenapa dia tak boleh masuk. Suruh dia tengok YouTube nanti Tak apalah Sebab cikgu tak boleh sebab seorang terus berhenti semua. Okey, 18. Sekali lagi ialah satu soalan yang tak ada 1, 2, 3. Okey. Dia jadi lebih susah bila keadaan macam ini Okey, kerja pertama kamu kena tahu dulu apa yang diwakili oleh X dan Y. Baca ayat. X bas panjang. S ialah ada berapa bilangan bas panjang. Y Bas pendek. bilangan bas pendek yang ada lah. Okey. Ada keyword dah? Ada 500 orang. 500. Tak, kata kunci. Selebih-lebihnya. Okey, kita sekurang-kurangnya nampak satu selebih-lebihnya. So ayatnya ialah bilangan bas panjang adalah selebih-lebihnya 10 buah. Boleh? Okey, so itu yang pertama. Okey, ini yang pertama Okey. Cikgu copy keluar. Okey, ini yang pertama. Mana lagi? Tidak melebihi. Okey. Satu lagi ialah tidak melebihi. So ayat penuh dia ialah jumlah bilangan bas yang disediakan tidak melebihi 15. Boleh? So kita akan nampak dua lah. Dua yang kita boleh nampak dengan agak jelas. Tak faham benda ni. Inilah dua. Maksudnya dari sini kita akan buat dua ketaksamaan lah. Tinggal satu lagi. Kita belum jumpa. Sebab ada lagi kata kunci lain. Tak ada sudah kan? So satu lagi dia tersembunyi sikit. Tak apa, kita buat dua ini dulu. So kata kunci ialah tak apalah apa ni? Ni uji kesabaran cikgu ni. Okey. Selebih-lebihnya tidak melebihi. Depan kita ini ialah bilangan bas panjang. Ini ialah jumlah bilangan bas yang disediakan. Belakang kita ini 10, ini 15. Okey, kita mula jawab
Okey. Selebih-lebihnya simbol. Halo, halo. Lebih kecil Selebih-lebihnya sama dengan. simbol. Apa dia? Sorry, tak dengar. Lebih kecil sama dengan. Okay, lebih kecil sama dengan. So, depan dia ialah bilangan pas panjang. X. Okey. Belakang dia senanglah 10. Okey, bawah. Tidak melebihi simbol dia. Kecil atau sama dengan. Okey. Depan dia, jumlah bilangan bas yang disediakan. X tambah Y. Sebab dia nak tahu pas panjang, pas pendek semua nak tahu. Okey, belakang senang 15. Okey, sekarang tinggal satu lagi. Kita perlu lagi satu ketaksamaan. Okey, cikgu bagi tips sikit Okey, ini cikgu padam. Okey. Di sini tempat dia. Kilang ini ada 500 orang pekerja. Muatan untuk pas panjang dan pas pendek masing-masing ialah 40 dan 25. Di sini boleh bentuk lagi satu ketaksamaan. Okey, soalan pertama saya. Macam mana saya nak tahu berapa orang telah diambil oleh bas? Kalau sekarang, kalau sekarang cikgu ada dua buah sepanjang, kemudian cikgu ada empat buah pas pendek. Cikgu nak tanya orang, berapa orang sudah naik bas sekarang? Kalau saya ada 2 pas panjang, 4 pas pendek. 180. Macam mana kira? 4 darab 25, 2 darab 40. 4 darab 25 Tambah 2 darab 40. Okey. 2 darab 40 tambahlah. Cikgu ikut sesunang lah sebab awak pergi buat pendek baru buat panjang dan kawan awak pening. Tapi betul lah kalau kamu nak bagi saya 4 darab 25 tambah 2 darab 40, cikgu tak kata salah Hanya cikgu ikut susunan supaya kawan awak senang ikut So, kalau sekarang kita ada 2 bas panjang, 4 bas pendek, kita kira dengan cara ini. 2 bas panjang setiap satu boleh bawa 40. So 2 kali 40. So ini kita dapatlah bas yang boleh orang yang naik bas panjang. Okey, lepas tu bas pendek ada 4. Dia boleh bawa 25 orang. So 4 kali 25 saya tahu dah berapa orang naik bas pendek. Tapi sekarang cikgu sebenarnya tak tahu SY, cikgu yang main letak SY tu. So macam mana cikgu nak edit ini? 40X tambah 25Y. Okey. So ayat ini untuk ini kita dapatlah 40X tambah 25Y. Okey, dia ada 500 pekerja. Okey, soalan saya, lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Kenapa lebih besar? Sebab kalau lebih kecil sikit apa berlaku? pekerja tak muat nak masuk. Ya. So kita mesti sebab 40S tambah 25Y itu ialah bilangan orang yang naik bas. So kalau dia ada 500 pekerja, kalau dia sediakan kurang, maksudnya apa? Ada orang tak pergi kerja. Sebab bas tak muat lah. So kita mesti sediakan lebih supaya semua orang boleh pergi kerja. Tapi kalau boleh dapat sama dengan lagi cantik lah. Paling perfect lah. Boleh? So itu sebabnya kenapa lebih besar atau sama dengan. Ada apa nak tanya tentang soalan 18 ini? Ada. Ada Okey, kita pergi kepada 19 yang kedua. Teacher. Apa dia? Kalau saya letak terbalik, salah ke? Apa maksudnya terbalik? Macam saya letak yang tengah tu dekat bawah sekali, salah ke teacher? Susunan 3 ketaksamaan ini. Tak kisah. Susunan 3 ketaksamaan ini tak kisah siapa dulu, siapa kemudian. Okey, teacher. Okey,
Okay, soalan 19 yang kedua. Ini ya. Jumlah wang yang diperuntukkan. Sebab tak nampak kata kunci dia kan. Okay. So, mula-mula kita kena tahu dulu apa yang diwakili oleh X dan Y. Apa yang diwakili oleh X dan Y? XP. Okay. X ialah bilangan meja jenis P. Y ialah bilangan meja jenis Q. Okay, sekarang duit yang diperuntukkan. So, ini mesti ada kaitan dengan duit. So, dia mesti ada kaitan dengan duit. Maksudnya dia ada kaitan dengan 200 dan 150 ni. So, macam mana nak kaitkan dia? 200X tambah 150Y. 2X. So, apa yang dimasukkan 200X tambah 150Y? Itu ialah duit yang kita gunakan untuk beli meja. Boleh? Duit yang digunakan untuk beli meja. Sekarang duit yang diperuntukkan 5,000. So macam mana? Kita boleh beli lebih daripada dia tak? Tak. Tak boleh. So itulah tatanan simbol lepek kecil atau sama dengan. Boleh? Boleh. Ya. So soalan 20. Okay. Apa yang diwakili oleh X dan Y? X unit cenderamata jenis P. S unit cenderamata jenis P, Y ialah cenderamata jenis Q. Okay, soalan okay, kita cari kata kunci dulu. So, tidak melebihi. Yang kedua, Melebihi dengan sebanyak 2 unit. sebanyak atau kurang. Okay. Kemudian ketiga, lebih daripada. Ya. So, letak simbol dulu. Tidak melebihi. Lebih kecil atau sama dengan. Okey. Yang kedua ni kamu tengok dia ada melebihi, lepas tu dia ada sebanyak atau kurang. Itu maksudnya kita ada dua kata kunci. So melebihi ni bersifat sebagai tolak. Tolak. Sebanyak atau kurang? Lebih kecil. Lebih kecil lah. Sebanyak atau kurang, maksudnya dia boleh sama dengan juga. Sebanyak 20 unit, maksudnya 20 unit pun boleh. Kan? Kalau tengok ayat ini. Sebab ini bukan yang biasa kita tengok. Sebanyak 20 unit atau kurang. Maksudnya 20 unit pun boleh ataupun kurang daripada 20 unit pun boleh. Betul tak? Itu sebenarnya kita letak simbol ini. Okay, Yang ketiga. Lebih besar. Lebih besar. Okay, sekarang kita mula tengok kiri kanan. So yang pertama, bilangan cenderamata jenis Q yang dihasilkan. Bilangan Y. Y. Belakang tak payah tengok lah, senang 60 aja. Okey. Kedua, so sebelum melebihi iaitu sebelum tolak, bilangan cenderamata jenis P yang dihasilkan. Apa dia? Bilangan cenderamata jenis P yang dihasilkan. Sorry, tak dengar. X tolak 3Y. Kita slow sikit So sebelum melebihi itu ialah bilangan cenderamata jenis P yang dihasilkan ayat ini. Okey, itulah tataannya X. Lepas tu antara tolak dengan lebih kecil maksudnya dari sini sampai sini. 3 kali ganda cenderamata jenis Q. So maksudnya 3 kali ganda darab cenderamata jenis Q. Y. Okay. Belakang senanglah 20. Y. Belakang 20 lah ikut ini. Okay, Okay, yang ketiga, jumlah masa untuk menghasilkan jenis P dan Q. So ini mesti dikaitkan dengan masa. So kalau kamu tengok
atas sini ada 4 minit, 2 minit. Dikaitkan dengan masa. So, apa yang kamu boleh cakap? Sorry. 4x tambah 2y. 4x tambah 2y. Belakang dia 350. Tajuk ini kalau melibatkan masa, kamu berhati-hati sikit. Sebab cikgu pernah tengok berapa soalan, dia ubah unit. Maksudnya, atas ni mungkin dia cakap 4 minit, 2 minit. Tapi di bawah itu dia bukan kata, macam soalan ni okey, dia kata lebih daripada 350 minit. Tapi ada soalan mungkin dia akan kata lebih daripada 24 jam. Soalan 10 teacher ada. Ada Kalau soalan jenis sini hati-hati. Kalau unit untuk masa itu lain, kamu tukarlah. Maka tak kisah. Kamu tukar semua kepada jam pun boleh, semua kepada minit pun boleh. Janji kamu, mana satu kamu erti tukar. Dapat nombor lebih, kalau contohnya minit pergi jam, kamu darat nombor tu jadi besar. Kalau jam pergi minit, nombor tu jadi kecil, tapi mungkin melibatkan nombor perpuluhan ataupun melibatkan pecahan. Tapi tak ada masalah. Semua okey boleh So hati-hatilah kalau ada melibatkan masa Okey, lepas tu kita pergi. Ada apa nak tanya lagi soalan 20 ni? Tak ada. Ada, kita pergi kepada soalan 21 yang pertama. Kebanyakan masalah kamu ialah soalan yang tak ada kata kunci Okay. So, apa yang diwakili oleh X dan Y? S ialah bilangan unit pisau P. Y ialah bilangan unit pisau Q. Okey, soalan 1 tidak ada kata kunci. Tapi sini melibatkan kos. Melibatkan duit. Okey, sini P untuk 12, Q 15. So melibatkan duit maksudnya dia akan melibatkan modal kita. Okey. So macam cikgu nak kira berapa duit saya telah digunakan untuk buat pisau ini? 12x tambah X 15y. tambah 15y. Ini kos yang digunakan untuk buat pisau. Modal saya 2,500. Simbol? Lebih kecil atau sama dengan Lebih kecil. Kita tidak boleh belanja lebih daripada modal yang sedia ada. Ada apa nak tanya? Soalan 21. Okey, tak ada. Kita pergi kepada soalan 22 yang ketiga. Semua itu sebab dia. Saya rasa sekarang boleh buat kot. Boleh? Siapa yang tak erti ni? Cikgu bulat-bulat kamu fikirkan Jumlah peruntukan 600. Okey, untuk guru matematik 120, untuk sains 100. Siapa yang tanya saya soalan ini sekarang cuba buat sendiri. Sebab sebenarnya benda yang sama, cikgu asyik repeat aja. saya rasa Natasha yang tanya teacher. Oh ya, tapi dia tak masuk. Dia tiada dah. Sedalang ke belum? Okey lah. Perlu saya terangkan lagi soalan yang ketiga ini. Siapa yang perlu, siapa cakap ya. Bila saya tanya soalan dalam masa 30 saat dan orang jawab, cikgu angkat semua orang tahu saja Okey. Sebab tak ada muka nak tengok faham, muka faham ke muka tak faham tu tak ada lah. Tengah suara aja. Okey Sebab cerita lebih kurang macam soalan tadi. Kita sekali lagi tidak boleh belanja lebih daripada duit yang diperuntukkan lah. Okey cikgu tak terangkan Sebab saya rasa soalan ini sama je. Okey, 23 yang ketiga. Apa masalahnya? 23 yang ketiga. Yang ketiga. Bukan yang ketiga, yang pertama Susunan saya terbalik kot. Siapa yang tanya saya soalan 23 tu, kamu nak tanya saya ketak sama yang pertama ke yang ketiga? Tadi siapa yang tanya saya soalan 23? Halo.
Saya rasa Natasha juga teacher. Alah. Kalau tidak yang lain tak ada masalah kan? Tak ada. Tak ada, saya tak payah terangkan lah ya. Okay. So dia, saya rasa yang pertama juga sebab yang ketiga sangat senang. Sama je lah ya. Tapi ini ada kata kunci, tak susah lah sebab saya bagi pun sekurang-kurangnya 70 orang bekerja. So dia tak susah lah, dia lagi senang. Okay, boleh ya? So sekarang kita tengok yang seterusnya. Okay. Yang kamu nampak tadi sebenarnya ialah soalan yang tak lengkap. Oh baiklah. Oh sudah lari kejap. Soalan SPN yang sebenar bentuk dia macam ini. Macam latihan 3 kita. Mana pergi? Macam latihan 3. Yang kamu buat sebelum ini ialah ini. Dia bagi satu cerita, lepas tu dia ada 1, 2, 3, 4 ataupun 1, 2, 3, yang ini ada 4, tak apalah. Ada 4 maksudnya buat 4 ketaksamaan. Dan kamu tengah jawab sebelum ni kamu semua tengah buat ini. Tuliskan 4 ketaksamaan, tuliskan 3 ketaksamaan. Okay So, kerja hari ini, cikgu nak kamu balik rumah, buat latihan 3. Mana saya punya itu? Okay, kertas saya. Latihan 3 ada berapa soalan? 8, 9, 10. Ada 12 soalan. Okay. So cikgu nak kamu buat 12 soalan maksudnya soalan 1A, 2A, 3A. Buat soalan 1 sampai 12 bahagian A dia. Okay. Lepas tu cikgu akan Ulang balik boleh tak? soalan mana? Soalan mana? Yang kena buat tadi saya tak dengar. Oh, okay. Cikgu nak kamu buat latihan 3. Okay. Latihan 3. Soalan 1 sampai 12 semua dia punya A. Kerja sebenarnya sama macam latihan 2. Okey, teacher. Ya. Okey. Tapi hari ini cikgu akan terangkan sikit ialah bahagian B ini. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 orang pada kedua-dua pasi, bena dan lorekkan rantau. Okey. Cikgu hari ini hanya nak buat kerja ini saja. Bena. Cukup. Okey. So kalau cikgu kata 2 cm kepada 10 orang, tahu macam mana buat pasi kita? Kita nak buat pasi kita? Dia macam graf biasa ya? Okay. Gunakan kertas graf. Okay. Dia macam buat graf biasa ya? Graf biasalah. Gunakan kertas graf ya. So macam mana kita nak buat kalau cikgu kata 2 cm kepada 10 orang? Kosong. Cukup satu petak, saya kena buat berapa? 10. 10, 20, 30 dan seterusnya. Dia kata dua-dua paksi. So sini pun sama. 10, 20, 30 dan seterusnya. Boleh? Okey. Di sini untuk tajuk pengaturcaraan linear, kalau kamu tengok bahagian A dia sentiasa ada ayat ini. S lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar ataupun sama dengan kosong. Sebab dua ayat ini, dia sebenarnya sudah sekat kita punya bahagian ini. Sebab dia kata S lebih besar daripada kosong. Bila S lebih besar daripada kosong, bahagian ini tak mungkin, bahagian ini tak mungkin. Sebab bahagian ini S dia penilaian negatif. Boleh? Bila dia kata Y lebih besar daripada kosong, bahagian bawah ini tak mungkin, bahagian bawah ini tak mungkin. So untuk tajuk ini, tajuk pengaturcaraan linear, kita buat graf ini sentiasa hanya ada graf sukuan pertama sahaja. Tidak perlu sediakan sukuan di sebelah kiri ini, kedua, ketiga dan bawah ini. Tak payah. Sebab sediakan pun kita tak akan gunakan. Boleh faham? Okey ke? Okey.
Okay. So contoh sebab kamu belum buat contoh. Okey, cikgu ambil satu ketaksamaan sebelum ni. Mana dia pergi? Apa-apalah. Okey, cikgu tengok jawapan. Apalah. Okey. Katakan sekarang cikgu dapat satu ketaksamaan. Okey, senang punya dulu. S lebih besar ataupun sama dengan 20. Okey. Lepas tu ada S tambah Y lebih kecil ataupun sama dengan 30. Okey, lepas tu contoh 2S tambah Y lebih besar daripada 40. Contoh Okey. So, macam mana kita nak lukis garis untuk dia? So, walaupun di sini simbol ada lebih besar, lebih kecil sama dengan, semua tak boleh pedulikan. Kamu angkat semua ini ialah sama dengan. Sebab kita perlu lukis garis dulu. Lorek rantau cikgu belum ajar. Cikgu hanya ajar bina garis sahaja. So kalau S sama dengan 20, tahu macam mana lukis? Macam mana bentuk garis ini kalau S sama dengan 20? Oi, semua orang tak cakap lah. Halo. 1, 2, on lah mic. Okey. Siapa ini? S sama dengan 20. Macam mana bentuk garis dia? Condong naik ke atas ke, turun ke, tegak ke, ufuk ke? Maksud ni semula? Dekat nombor 20 teacher. Dekat 20 pada X. Dekat nombor 20. X. Pasti X. So maksudnya dia satu garis tegak lah selari dengan pasti ini. Boleh? Okey. So, kalau kita dapat persamaan yang jenis ini yang ada S tak ada Y senang. Kalau ada Y tak ada S, contohnya Y sama dengan 10. Itu macam mana pula? Garis dekat 10. Kita tekat tempat 10 ini, Y punya kita buat garis. Okay? So, ini jenisnya. Okay? Yang pertama punya ada S tak ada Y. Yang kedua punya ada Y tak ada S. Itu nak buat sangat senang. Okay. Yang masalah jenis ini, X tambah Y sama dengan 30. Dalam matematik, macam mana kamu nak lukis graf ini? Garis ini? Matematik belajar kan? Kalau sekarang kamu ada S tambah Y sama dengan 30. Macam mana kamu nak buat garis ini? Jadikan Y sama dengan Sorry, tak dengar semula. Dia boleh terus lukis ke? Tak. Tak boleh sudah So, macam mana kamu nak buat? Dalam matematik kamu buat macam mana? Matematik ada kan? Graf fungsi. Sorry. Pindahkan X. Pindahkan X. So, kita dapat 3. Y sama dengan 30 tolak S. Lepas tu? Masukkan dalam Y. Masukkan dalam Y. Y mana? Teacher, boleh ke ganti nilai X tu masuk dalam persamaan tu? Ke mana? S mana? Sekarang sekarang cikgu sudah terangkan S sama dengan 20 itu tak ada kaitan dengan bawah sudah. Y sama dengan 10 pun tak ada kaitan dengan bawah. Itu garis berasingan. Y yang bawah tu gantikan dalam Y yang atas. Y ini. Y sama dengan 30 tolak X. Masukkan dalam X tambah Y tu. Yang Y tu. S tambah Y tu. Dan masukkan dalam Y tu je. Okay. Ini persama. Yang Y sama dengan 30 tolak S. Tatan daripada ini kan? Tatan daripada ini. Kalau kamu masuk balik, apa pun tak dapat. Cikgu ganti masuk bagi kamu tengok. Semua benda hilang. S tambah 30 tolak S sama dengan 30. S tolak S tak ada. 30 sama dengan 30. Tatan daripada persamaan tu, kamu dapat Y sama dengan, benda tu tak boleh masuk ke dalam persamaan yang sama. Masuk ke dalam persamaan yang sama, apa pun tak dapat sebenarnya. Ke saya salah faham masuk kamu? Betul teacher, betul tu. Betul lah. Maka nak buat apa?
Okay, tadi saya dengar pindasan apa dia? Pindasan Y 30. Okey, so kita tapak pindasan Y 30. Boleh? Pindasan Y 30. Tapi satu titik tak cukup. Lepas tu? Kamu paling, kamu tahu dia potong di sini. Tapi lepas tu nak sambung macam mana? Baru satu titik aja. Teacher, dia jadi garis condong ke nanti? Dia akan jadi garis condong. Ya. Kecerunan dia satu. Okey, kecerunan dia negatif 1. Tapi setakat kecerunan dia negatif 1, dia tak tolong kamu untuk plot titik. Cari pintasan X. Cari pindasan X. Macam mana? Negatif 1 sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Pun boleh kalau nak. Okey, kecerunan kita negatif 1 sama dengan negatif pindasan Y bagi X. So jawapan X kita ialah 30 lah kan? Betul? Betul. So kalau kamu tapak 2 titik, bolehlah. Siklus pindasan Y dia 30, pindasan S dia pun 30. Saya sudah ada 2 titik, maka awak sambungkan. Okay? So untuk soalan garis lurus, nak plot dia, kamu perlu ada 2 titik. Satu cara memang macam apa yang kamu cadangkan tadi, kamu cari pindasan Y dan pindasan X. Okay. Nanti cikgu bagi cara lain. Hanya cikgu nak beritahu di sini, kalau nak cari pindasan Y dan pindasan X, siapa yang tak pandai algebra punya, janganlah buat hidup kamu susah. Kamu buat senang aja. Okay? Nak cari pindasan Y dan pindasan X. Okay, siapa yang tak pandai algebra, S tambah Y sama dengan 30. Nak cari pindasan Y, ganti X sama dengan kosong. S sama dengan kosong. So, kosong tambah Y sama dengan 30. Kalau tak erti ringkaskan, pakai sheet calculate. So, tapaklah jawapan ini 30. Nak cari pindasan S. Kalau nak cari pindasan S, Y pula sama dengan kosong. So, S tambah kosong sama dengan 30. So, boleh juga sheet calculate, tapaklah 30. Boleh So, siapa nak gunakan teknik pindasan S, pindasan Y punya, cikgu terpulang kepada kamu. Kamu boleh macam kawan kamu. Mula-mula baca C. Lepas tu gunakan formula M sama dengan negatif pindasan Y bagi pindasan S. Boleh, tak salah. Tapi kalau siapa nak gunakan kaedah umum, untuk dapat pindasan Y, gantikan S sama dengan kosong. Untuk dapat pindasan X pula, ganti Y sama dengan kosong pun boleh. Kamu nampak jawapan memang sama. Tapi sebenarnya, nak curi tulang pun boleh lagi. Tak payah cari pindasan pun tak apa. Buat saja satu jadual. Buat saja satu jadual. Mana pergi? Okey. Buat saja satu jadual XY. Okey, lepas tu pilih sesuka hati. Pilih sesuka hati nombor-nombor yang ada. So, yang ada pada pasti S kita lah. So, contohnya saya pilih kosong. Okey, yang satu lagi, kamu boleh pilih apa-apa nombor. Syaratnya jangan terlalu dekat dengan kosong. Jangan pilih 10, baru satu petak besar je, jarak itu tak cukup. Awak nak pilih 20 pun tak apa. Nak pilih 30 pun tak apa. Nak pilih 40 pun mungkin awak boleh cuba. Lepas itu, untuk siapa tak pandai algebra punya, matematika ada belajar. S tambah Y sama dengan 30. Macam mana awak masukkan? X sama dengan, dia bagi jawapan. Masuk 20, dia bagi jawapan. Ingat lagi tak cara itu? Cuba-cuba semua orang keluar kalkulator. Walaupun ini simple je, tapi semua orang keluar kalkulator, cuba tekan kejap. Yang matematik punya teknik. Di mana awak masukkan seluruh persamaan tu, X tambah Y sama dengan 30. Lepas tu tekan apa? Sama dengan S tambah Y sama dengan 30. Lepas tu tekan apa? shift calculate.
Shift calculate. Shift calculate ke calculate? Calculate. Cikgu jalan pakai ini kejap. X tambah Y sama dengan 30. Calculate ke? Calculate kan? Tak ada shift calculate kan? Tekan Shift calculate. calculate. Tanya awak S awak berapa? So, awak masukkan kosong. Lepas tu tekan sama dengan. Dia bagi jawab. Salah. Macam tekan 30 lupa. Teacher masukkan nombor tu dekat dalam X, lepas tu teacher tulis persamaan penuh, shift calculate. Y sama 30. Tak, kalau siku tak, matematik ada satu cara kan, kita boleh masukkan S setiap kali, lepas tu dia bagi jawapan. Oh, itu kena Y sama dengan. Okay. So, kalau matematik punya persamaan awak mesti Y sama dengan 30 tolak X. Apa saya ingat? Teknik matematik kita nanti teknik matematik, nanti teknik MX pula sebab MX tak kisah, mana-mana satu pun boleh. Kalau kamu nak gunakan teknik matematik punya, kamu kena ubah ini dulu. Okay? Buat dulu sehingga Y sama dengan. Dalam subjek matematik tak ada masalah sebab setiap kali dia bagi persamaan awak memang dalam bentuk Y sama dengan. Kalau awak ingat balik tajuk graf fungsi, semua soalan awak memang sudah Y sama dengan. Tapi untuk maths, yang kita wujudkan ketaksamaan itu kebanyakan masa tak. So kalau kamu erti ubah, kamu ubah. Kalau tak erti ubah, tak boleh lah. Okay? So contohnya kamu erti ubah, so kamu masukkan Y sama dengan 30 tolak X. Okay, lepas tu kamu tekan shift calculate Bukan calculate ku. Sekejap. Sebab cikgu jarang pakai matematik punya. Y sama dengan 30 tolak S. Awak tekan calculate. Dia tanya awak apakah nilai S. So awak masukkan kosong. Bila awak tekan sama dengan, dia bagi jawapan 30. Lepas tu awak tekan lagi calculate. Dia masukkan nilai 20. Dia bagi jawapan 10. Calculate 30 sama dengan, dia bagi jawapan kosong. Boleh? Cuba-cuba, sudah lama tak buat matematik ini. Boleh. Okay. Itu syaratnya kalau kamu ubahkan persamaan awak kepada Y sama dengan lah. Okay. Kalau persamaan awak bukan dalam Y sama dengan, teknik matematik ini tak dapat digunakan. So kalau kamu kata, cikgu saya memang tak pandai nak buat Y sama dengan. Okay. So kalau macam itu, awak nak pakai yang matematik tambahan punya, di mana awak tak erti ubah, so maka awak tak ada pilihan lah, awak kena buat inilah. 0 tambah Y sama dengan 30. Boleh pakai S lah kalau kamu nak. Okay? 0 tambah S sama dengan 30. Shift calculate. Dia pun boleh bagi awak 30. Lepas tu awak buat pula. 20 tambah S sama dengan 30. Shift calculate. Dia pun bagi awak 10. 30 tambah S sama dengan 30. Shift calculate pun boleh dapat jawapan ini. Boleh? So, sebenarnya 2 titik sudah mencukupi. Lepas tu kamu macam tadilah, brokkan 2 titik, sambungkan garis. Ada masalah ke nak lukis garis dulu sini? Sebenarnya awak belajar dalam tajuk matematik graf fungsi. Okay? Yang ini senang, 1, 2 senang. Yang ketiga itu kena pena jadual. Tapi macam tadilah, kalau siapa nak pakai teknik cari pindasan Y, cari pindasan S, itu pun tak ada masalah, boleh. Siapa nak pakai teknik pena jadual aja pun boleh. Ada masalah untuk ini? Halo. Ada Okay. Hari ini balik kamu buat soalan 1 sampai 12 A. Lepas itu cikgu hanya nak macam mana sebab terlalu banyak. Berapa orang ada kertas graf pada kamu? Siapa ada kertas graf boleh serah diri ke? Tengok siapa di luar ni kejap. Ahmad Haziq ada graf? Siapa ada kertas? Tak ada. Ha? Ada ke tak ada?
Tak ada. Tak ada, tak boleh. Husna, ada ke tak ada? Tak ada teacher. Alamak. Seorang pun tak ada ke? Ada, teacher ada. Okey, Natasha Aisyah ada. Okey, Natasha Aisyah, cikgu appoint you. Soalan pertama awak cuba lukis boleh tak? Boleh. Okey, you cuba lukis, kemudian you tangkap gambar masuk dalam grup punya WhatsApp. Gambar kepada kamu. Cikgu hanya perlu ada pasi S, pasi Y dan 3 garis ataupun 4 garis ketaksamaan itu sahaja. Tak payah lorek-lorek Okay. Boleh? Okey, siapa lagi ada? Siapa lagi ada kertas keras? Cikgu minta seorang buat satu aja. Okey, Ahmad Dini ada? Alah, cepatlah. Tak payahlah saya sebut nama satu by satu. Siapa? Ada. Hazwan ada. Hazwan ada ya? Wani ada. Saya ada. You siapa? You Hazwan ke you Ahmad Dini? Dua tengah cakap. Hazwan ada ha? Saya Hazwan ada. Okey. You buat soalan 2 boleh? Nanti jawapan masuk grup Boleh. kertas keras jangan lupa tulis nombor soalan ya. Boleh ya? Teacher. Okey. Siapa lagi ada? Cikgu perlu kalau boleh sekurang-kurangnya 5 lah. Siapa lagi ada? Tak payah cikgu sebut nama cepat. Kelas kita sudah hampir habis masa lah. Okey, cikgu tutup dulu. Kita Saya ada teacher. Siapa ini? Danisha. Danisa. Okey, so kamu buat soalan 3 ha? Masuk dalam grup jawapan kamu. Okey, kejap cikgu stop record dulu. Nanti boring orang yang dengar YouTube. Okey, siapa lagi?